Okey, assalamualaikum semua dan selamat pagi keluarga MBB. So hari ini topik kita hari ini adalah mengenai untuk kesihatan buah pinggang, apa yang menyebabkan masalah buah pinggang ni ya. Topik ini seperti biasa, saya tak terang panjang-panjang, saya tak terang panjang, saya terang yang pendek-pendek saja supaya untuk mudah hadam. Mana dia? Okay, so Dah letih dah. Allah. Halah. Dah pandai dah Abang Wan ni dah. Ada macam ujian. Okay, baik. So, untuk buah pinggang, kerja utama dia, dia buah pinggang ni ikut saiz. Kalau macam nak tahu saiz dia besar mana, dia ikut saiz penumbuk kita ni lah, no. Ni penumbuk saya, buah pinggang saya besar ni lah, lebih kurang. Ikutlah kalau orang tu kecil-kecil lah, ikut saiz badan lah, no. Okay, baik. So, kerja dia adalah untuk tapih kita punya darah. Okay. So, dalam masa 20 minit tu, buah pinggang kita tapih dalam 5 liter darah. Itu kerja dia yang antara kerja dia yang utama lah, no. Dia banyak kerja lagi, tapi itu antara main utama dia. So, apa yang menyebabkan masalah? So, kita tahu dekat sini, buah pinggang, kerja utama dia adalah untuk tapih darah. So, apa yang menyebabkan masalah buah pinggang ni adalah bila darah kita ada problem lah. Darah kita ada problem ni bila darah kita jadi pekat, darah kita dia melekat antara satu sama lain. Sebab darah ni, sebagai contoh, saya tunjuk contoh darah sihat dengan darah tak sihat supaya orang boleh beza sikit benda dia macam mana. Saya stop share sat. Okay. Saya ambil screenshot ni, saya share screenshot. Okay. Kalau tengok dekat sini, okay. So kalau yang mana bahagian belah kanan saya, belah kanan tu kalau kita tengok, itu jenis darah yang elok tau, dia separate tau antara satu sama lain. Dia tak melekat ataupun duduk sekali. Kalau darah yang macam problem akibat stres, dia tiga saja stres utama ni, dia tak lari pun. Sama ada chemical, physical, emotion. Emosi, physical, chemical. Chemical ni pada makanan sekali lah. So kalau kita tengok belah kanan kita ni, darah ni jenis yang okey, tak ada masalah. Dia terasing, antara sesama lain terasing. Tapi bila kita start ada masalah acute, ni acute. Jadi jenis belah kanan saya ni jenis acute-nya stres. Contoh macam kalau kita macam kena jangkitan bakteria ataupun virus, dia akan jadi bentuk macam ni, which is tak ada masalah lagi, tapi problemnya sikit. Contoh kalau macam orang tu okey lah, paling dekat sekali kita ambil lepas suntikan vaksin lah. Sebab banyak orang report dia punya EGFR dia menurun, iaitu dia punya kebolehan untuk kidney dia tu nak filter blood tu menurun. Sebab masalah yang sama lah, sebab badan tu acute stress secara tiba-tiba. EGFR memang akan menurun. So dia akan jadi macam ni lah lebih kurang. So kalau kita tengok contoh yang kronik, tempoh jangka masa panjang, dia berlaku stres. Saya ambil gambar, saya share. Okey, dia akan jadi bentuk macam ni. Yang ni stres kronik tempoh jangka masa panjang akibat pengambilan ubat, terutamanya untuk ubatan darah tinggi, ACE inhibitor ataupun diuretik, ubat bagi kencing. Selalunya untuk orang ada masalah tekanan tinggi, darah tinggi, dia bagi ubat-ubat ni lah.
Yang ni contoh apa, ini ada sampel darah untuk orang yang macam ni ya, masalah chronic stress tempoh jangka masa yang sangat panjang. Dia punya darah tu dia bergumpal, dia clump together. Kalau ini kita boleh tengok dia punya bacaan darah di dimer dia tinggi sikit, fibrinogen dia tinggi. Dia akan jadi macam ni ya. Contoh darah dia. Which is dia memang akan bagi apa masalah dekat kita nak tapis kita punya darah. Sebab darah macam contoh kita punya buah pinggang, saya beri contoh buah pinggang pula nah. Saya beri contoh buah pinggang, mana buah pinggang? Tak ada. Okey, yang ni ada. Okay, nephron ni. Okay, baik, saya stop share. So selepas tu saya share balik. Okey, dekat sini, okey, nephron ni adalah kita punya dekat bawah pinggang kita tu dia ada tube yang halu kecil-kecil. Yang tu untuk kita tapis kita punya blood. Dari tapis kita punya blood tu baru kita dapat kita punya urine ataupun air kencing. Yang ni dia cerita ni ya. Dia cerita pasal most kidney drugs target the nephron, diuretics. Ni contoh untuk orang yang ada masalah buah pinggang, selalunya bagi diuretik lah, ubat kencing lah panggil ya. Nephron is that they are very tiny and therefore easily plugged. Dia kecil sangat. So dia senang tersumbat. Kalau dia senang tersumbat adalah dengan kalau darah kita likat, dia sedang damage kita punya filter. When plugged, they become inflamed, infected and die. Bila dia tersumbat saja, dia become inflammation dekat situ, dia matilah. Dia punya nephron tu mati, rosak. Okey, antara benda yang merosakkan dia yang paling banyak sekali high blood sugar and high insulin level lah. Which is diabetes and kidney disease go in hand. Bermaksud apa penyakit buah pinggang ni selalu ada pada orang ada masalah diabetes. Dia jarang untuk orang yang tak ada masalah diabetes kena masalah buah pinggang. Kecuali orang yang ada develop masalah buah pinggang ni daripada pengambilan ubat dia, pengambilan ubat darah tinggi. Selalunya pengambilan ubat darah tinggi ataupun ubat tahan sakit. Dua benda ni akan merosakkan buah pinggang kita. Sebab dia senang tersumbat lah no. Okey, baik. So kalau macam kita tengok dekat antara kegunaan buah pinggang lagi, dia adalah untuk menghasilkan satu benda, saya share lagi. Hari ni tengoklah. Okey, sebelum tu saya kata kesihatan darah kita secara general dulu no. Kesihatan darah secara general. Okey, blood health. Kita punya blood health. Kita punya sel darah kita dibuat daripada kita punya tulang sumsum. Okey, Ustaz. So kita punya red blood cell kita, RBC kita, dia punya plasma life dia tu boleh bertahan selama 120 hari. So kita maksud setiap 120 hari bermaksud dalam 120 hari bermaksud hampir 4 bulan lah, 4 bulan. Dalam masa 4 bulan kita punya darah ni akan recycle baru. Okey. So kita punya contoh kalau untuk orang yang ada masalah buah pinggang, dia tak boleh menghasilkan satu benda panggil erythropoietin ni. Erythropoietin ni adalah untuk badan kita, bila buah pinggang kita detect saja oksigen kita rendah, contoh macam kita pergi naik bukit ke apa semua kan, dia detect saja kat situ kepekatan oksigen yang rendah, dia akan menghasilkan satu erythropoietin ni, dia sejenis hormon untuk stimulate penghasilan red blood cell. Sebab tu kalau macam atlet kalau nak develop dia punya stamina, paling bagus sekali dia pergi berlari dekat atas bukit, atas gunung. Sebab dia ni orang panggil blood doping. Blood doping ni adalah untuk nak menghasilkan erythropoietin ni untuk meningkatkan lagi kandungan red blood cell dalam kita punya darah. Sebab darah ni kita tahu
Kerja dia adalah untuk bawa oksigen, untuk bawa hormon, untuk bawa gula, untuk bawa macam-macam benda sekali benda lah. Terutama kalau macam atlet untuk boleh guna energi dengan betul dengan dia bawa oksigen dengan buang karbon dioksida dengan cemerlang. Sebab tu dia pergi buat blood doping tu. So, kalau kita punya sel darah merah kita rosak, selalunya disebabkan oleh stres lah, dia tak ada benda lain lah, stres. Okey. So bila stres, saya tutup balik. So saya share balik. Saya tutup share ni yang leceh ni. Mana dia? Okey, ini dia. Kak Zaila sihat Kak Zaila? Assalamualaikum, selamat pagi. Kita tanya Kak Zaila dulu lah. Apa? Okey, baik. So kita punya autonomic nervous system kita ni terbagi kepada dua ini. Saya sudah cerita dekat orang iaitu satu kita punya rest and digest and repair iaitu parasympathetic nervous system ataupun SNS, sympathetic nervous system, fight or flight. Okey. Selalunya kalau orang stres dia akan masuk dalam SNS ni fight or flight. Function dia adalah untuk bagi kita sentiasa hidup dalam keadaan stres. Dalam keadaan condition ni saja dia akan increase kita punya tekanan, increase kita punya heart rate, increase kita punya tekanan darah, increase kita punya bacaan gula, LDL kita, kolesterol kita, stres hormon lah. Dia yang paling masalah dia decrease blood supply to the gut. Maksudnya kita akan mengalami masalah isi kurang. Sebab bila kurangnya blood supply dengan nerve supply dekat kita punya digestion kita akan jadi sluggish. Kita akan jadi masalah untuk penghasilan acid food. Bila kita masalah penghasilan acid food, kita akan berlaku masalah kekurangan kebolehupayaan untuk nak menghasilkan asid amino daripada kita punya protein, sebab protein akan digest tak sempurna. So bila kita kurang asid amino saja, darah kita akan hilang akan kurang kebolehupayaan untuk menghasilkan elektronegatif punya ion dekat punya darah, yang mana dia akan menolak darah antara satu sama lain. So benda ni akan menyebabkan darah tu melekat antara satu sama lain. Yang mana kita tengok tadi bentuk darah tadi tu. Saya share balik orang dah blur dah. Tak apa. Saya tahu blur. Nanti tengoklah live yang banyak kali, betul faham lah no. So kita tengok dekat sini kualiti darah. Kualiti darah ini antara dia akibat kekurangan asid amino ataupun stres jangka masa panjang. Sebab bila kita tahu kita kekurangan asid amino, darah kita akan start nak melekat together. Macam yang kita tengok belah kiri tu yang tu akibat acute stress. Dia melekat together macam tu. So leceh lah. Bila melekat together, darah tu jadi tingkat, darah tu jadi pekat. Yang ni akan bagi kesan dekat kita punya buah pinggang. So secara tak langsung kita punya EGFR, kebolehan buah pinggang kita untuk filter blood tu akan terganggu. So EGFR kita akan menurun. Benda ni waktu zaman awal-awal waktu COVID dos kedua tu ramai saya tengok benda yang sama ni. Sebab ada juga yang pergi buat blood test lepas cucuk vaksin tu, dia tengok EGFR turun sebab apa? Sebab masalah ni lah ceritanya. So saya boleh, topik ni kita boleh ringkaskan mudah saja. Apa yang menyebabkan, sebelum tu kita tengok dulu ubatan yang menyebabkan masalah buah pinggang. Ubatan yang menyebabkan masalah buah pinggang. Antara ubatan yang boleh merosakkan masalah buah pinggang, medicine that can harm the kidney includes antibiotic such as gentamicin and streptomycin,
pain medicine such as aspirin and ibuprofen, kita yang kata NSAID lah menyebabkan masalah buah pinggang. Blood pressure medicine such as ACE inhibitor, lepas tu dye lah, dye ni yang guna untuk X-ray test lah. Okay. Treatment controlling blood pressure will slow further kidney damage. Kalau macam orang ada masalah ada masalah tekanan darah, lepas tu dia bagi ubat untuk reducekan kita punya tekanan darah, secara tak langsung, secara perlahan-lahan akan merosakkan buah pinggang kita. Angiotensin converting enzyme, ACE inhibitor or angiotensin receptor blockers are used most often lah. Ini untuk masalah tekanan darah tinggi lah, no. So kita tahu dekat sini antara perosak buah pinggang utama yang berlaku dekat Malaysia ni adalah pengambilan ubat darah tinggi. Itu problem utama. Sebab tu saya selagi boleh saya kata tengok dulu perlu tak perlu untuk pengambilan ubat darah tinggi tersebut. Kalau tak perlu janganlah ambil. Kalau perlu tu kenalah ambil. Tengok timing dia perlu ataupun tak perlu. Pada yang masa sama praktis lah MBB, kita selesaikan masalah dia. Masalah dia adalah sebab kualiti darah kita kurang berkualiti, sebab kita sentiasa stres, kita kurang makan protein. Kalau orang kurang makan protein, masalah ni, masalah buah pinggang ni kerap berlaku pada orang tak makan protein lah. Sebab benda dia simple sahaja. Benda dia simple sahaja. Kalau kita kekurangan okey, baik. Saya mute dia. Baik. Sebab kalau kita kekurangan makan protein, kita tak boleh break down protein kepada asid amino. Bila kekurangan asid amino, kita kurang darah kita kurang boleh charge dengan elektron negatif punya ion, menyebabkan darah tu akan clump, dia akan melekat together. Kalau dia ada asid amino yang mencukupi, dia akan repel. Sel darah merah kita akan buka macam dia akan repel antara sesama lain. So dia bergerak elok, tak ada masalah. Dia bentuk bikonkave. Bikonkave ni masuk bentuk dia. Dan ya, saya lukis sel darah merah kita bentuk dia macam mana. So, untuk menjawab soalan yang lain tu saya jawab, saya lukis dulu. Okay, macam ni ya. Saya dulu buat keratan rentas sel darah merah lah. Kalau kita tengok pada atas, ni kita pada atas sel darah kita macam tu ya. Dia nampak macam tu saja. Okay. So saya buat section lah, no. Saya buat section, saya potong dari sini. Saya potong. So saya ambil macam tu lah. Okay. So kalau kita tengok dari situ, saya lukis perspektif sikit lah, no. Macam mana bentuk ya kalau betul. Saya bagi saya imagine Ustaz. Okey, dia akan jadi macam ni. Macam ni. Macam ni. So, macam tu. So, kalau merah sikit. Sebab apa dia bentuk konkave macam tu, dia untuk meluaskan luas permukaan untuk nak bawa oksigen ataupun nak bawa karbon dioksida untuk nak buang lah benda tu. Through respiration lah, pernafasan kita. So bila kalau kita stres berpanjangan, apa yang berlaku, benda ni dia jadi clump, dia jadi kecil tau. Dia kecil. Dia bentuk dia pun dia tak bentuk macam tu, dia jadi bentuk macam disk macam tu saja tau. Bermaksud dia kurang kebolehan untuk nak bawa oksigen dah. Itu yang buat problem pada tubuh badan. Dan benda ni berterusan lagi, dia melingkup terus, bentuk dia jadi gila lah. Macam kita tengok tu akibat stres kronik yang berterusan. Bentuk dia jadi crazy, bentuk dia clump together, apa macam tu. Yang ni orang kata darah lekit, darah melikat, darah apa semua, darah pekat, apa semua, yang ni lah dia. So benda ni kalau melalui kita punya nefron ni kita punya penapis buah pinggang lah, penapis buah pinggang kita, dia akan sangkut. Bila sangkut saja dia akan inflame, dia akan jadi radang. Bila jadi radang saja, lepas tu dia mati, dia melingkup. Startlah kita punya EGFR kita menurun.
EGFR kita ni adalah kebolehan upayaan kita punya buah pinggang untuk nak tahapir darah. Itu sahaja no. Okey. So berbalik kepada kita punya cerita tadi. Saya tengok soalan Nana. Apakah tanda paling awal yang buah pinggang ni dah mula rosak, bos? Dia jadi gatal, dia jadi macam-macam lah. Tapi dia tak rasa sakit. Dia tak rasa sakit bawah kat pinggang tu, dia tak rasa sakit. Dia jadi inflammation, dia jadi macam orang darah tak berkualiti satu badan. Tekanan darah sentiasa naik, tak pernah turun apa semua. Benda tu lah. Muntah, mual, 24 jam tak berhenti. Sebab kualiti darah kita. Okey, Tuan Razman. Adakah dengan meningkatkan fitness, stamina level dapat mengimprovekan kesihatan buah pinggang? Orang yang ada masalah buah pinggang ni, dia boleh mampu buat senaman kardio. Dia okey. Macam kita buat kardio, macam kita buat senaman kardio ataupun kita lari jarak jauh kan. Kan perasan kan kita punya kencing tu jadi kuning sikit kan. Itu maksud dia buah pinggang kita ada stres dekat buah pinggang. Bila kita running ke apa semua, dia akan bagi stres dekat buah pinggang kita. Tapi jangan risau. Buah pinggang kita ni sepatutnya sentiasa macam tu tau. Iaitu sentiasa dia ada damage, lepas tu dia repair. Damage, dia repair. Damage, dia repair. Damage, dia repair. Sepatutnya macam tu. So, which is tak ada masalah lah. Yang menjadi masalah, kalau dia damage, dia tak boleh nak repair. Sebab orang tu sentiasa stres. Yang tu problem lah, no? Tapi kalau macam Tuan Razman, Zainal tak ada masalah lah. So, kalau macam untuk orang yang memang ada masalah buah pinggang, stage 3, memang teruk lah kan. Orang kata kan, taklah teruk sangat, tapi teruk lah juga. Tak digalakkan untuk buat senaman kardio. Kalau buat senaman kardio pun saya galakkan untuk buat perlahan saja. Di samping kita selesaikan masalah utama dia lah, masalah kualiti darah dia, kita repair kualiti darah. Sebab kalau kualiti darah kita compromise lah, problem, saya kira dia nak jadi gout. Dia nak jadi gout, dia jadi masalah sendi. Itu bukan masalah jointing kita ke apa ke, masalah acid uric tinggi, tak. Ya betul lah orang kata kalau masalah gout ni apa dia efek kita punya buah pinggang. Tapi pemahaman yang saya selalu dengar orang kata, oh jadi masalah buah pinggang ni yang menyebabkan masalah gout. Tak, bukan. Masalah gout ni disebabkan oleh masalah kualiti darah kita, yang mana dia akan efek kita punya filtration rate dekat kita punya buah pinggang. Itu perkara dia. Buah pinggang kita tak pernah nak rosak tau. Saya orang dia kata buah pinggang rosak, buah pinggang rosak. Buah pinggang kita tak pernah nak rosak. Kecuali kalau kita tak repair kita punya kualiti darah, dia melingkup terus lah. Macam itulah. Dia sentiasa sedaya upaya akan cuba repair diri dia sebaik mungkin. Tapi kalau kualiti darah kita sentiasa buruk, 24 jam melekat tentu pasal, dia rosak lah. Salah buat nak tanya apa pandangan tuan tentang CBD oil nak ambil lah, tak ada masalah. Okey ya tuan. Salah tuan, apa beza protein dari kacang dan protein dari daging? Okey baik. Soalan ni best. Protein daripada kacang, dia adalah jenis protein yang sepatutnya bukan apa manusia depends tau. Dia berbeza daripada segi cara dia punya penguraian, berbeza pada segi penyerapan. Contoh kalau macam protein dari haiwan dari daging haiwan, daging merah. Okey. Dia breakdown dekat kita punya perut terus tau. Okey, yang mana pepsinogen yang mana dia masuk saja kita punya perut, pepsinogen detect kita ada protein separadam, dia signal untuk penghasilan gastrin akan signal untuk histamin akan signal dekat kita punya dinding sel untuk menghasilkan H ion untuk acidify kita punya perut. Okey, daripada situ pepsinogen tukar kepada pepsin tu bolehlah uraikan kita punya protein yang kita makan, pram. Kat itu dah selesai dah. Turun masuk kita punya permulaan usus kecil, duodenum kita, dia tembak satu lagi protease daripada kita punya pankreas, lepas tu dia keluar jus empedu. Settle dah untuk penguraian protein. Berbeza dengan protein pada jenis tumbuhan. Maksud protein jenis tumbuhan ni dia tak efisien untuk manusia sebab dia perlukan kepada bantuan fermentation pula dekat kita punya usus. Kalau jenis protein macam kacang ke apa semua, dia tak proses dekat kita punya perut, dia proses dekat kita punya usus. Which is
perut manusia ni dia bukan macam perut lembu. Kalau macam perut lembu lain. Perut lembu sebab dia panjang. Dia panjang, lepas tu dia ada 2, 3, 4 kali tapis untuk apa dia punya hampas tu. Manusia ni sekali sedah macam tu je. So kalau kita berharap untuk penyampaian untuk ambil daripada protein daripada kekacang apa semua, dia tak sesuai untuk manusia buat macam tu. Kalau macam kita tengok apa yang macam mana atlet selalunya dekat YouTube banyak duk menipu orang ni. Dia cakap tu terang menipu. Apa yang dia kata dia vegetarian, dengan vegetarian ni dia badan dia jadi tough, sasar, ketul-ketul macam tu. Itu membohong. Sebab saya pernah tengok ada seorang, bukan seorang, banyaklah. Banyak yang doktor-doktor dekat YouTube ni membezakan atlet yang vegetarian dengan atlet makan protein. Bentuk badan dia tu macam mana. Perbezaan yang sangat ketara. Dia tak mustahil untuk dapat badan yang ketul-ketul. Sebab apa? Sebab pemakanan dia itu sendiri. Dia untuk macam protein daripada jenis tumbuhan ni, dia tak merangsang untuk penghasilan testosteron apa semua. Tak. Dia untuk menghasilkan testosteron tu pun problem juga. Compare dengan atlet yang makan daging ni. Lain. Dan orang yang makan, untuk orang vegetarian ni, dia health problem dia cukup banyak. Dia tak dapat B12 dia tak dapat asid amino dia tak dapat iron dia, tak dapat zinc dia. Banyak problem dia tak dapat. Lepas tu kalau dia claim kata sihat sejahtera tu, menipu. Kalau badan ketul-ketul, dia cucuk steroid. Senang saja. Okey, baik. Untuk Tuan Fakta dan untuk Pak Faiz. Darah tu boleh kau tengok pada bacaan HbA1c. Kita tak tengok pada HbA1c Fat. Kita kalau untuk masalah clotting ni apa semua, pusat darah ni, kita tengok kita punya fibrinogen level di dimer kita apa semua tu, kita tengok dari situ lah. Yang tu yang mana clear lagi untuk kita tengok sama ada kita berlaku clotting, darah kita terlekat pekat ke macam tu je lah. Okey, berapa lama bisa kita ubat komersial dan pot simptom buah pinggang ni? 1-2 tahun. 1-2 tahun dia ambil masa jugalah, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ikutlah. Tapi benda ni takkan boleh lari sebab Allah, mana kita tengok orang yang makan buah ubat darah tinggi saja dia ambil ubat darah tinggi saja. Tidak lah. Dia akan start makan ubat kolesterol, dia akan start makan ubat tibanes. Benda tu dia takkan boleh lari. Benda tu kan takkan boleh lari. Dia akan start makan 3-3 tu. Tapi saya je coklat terlalu minyak dia jadi normal balik. Ya, betul. Sebab itulah. Dia jadi damage dekat kita punya kidney. Betul. Tapi tak ada apa yang perlu dirisaukan pun. Tak ada apa yang perlu dirisaukan. Benda tu normal. Sepatutnya jadi. Ataupun macam contoh, kita lepas demam. Kita demam. Kalau kita demam, kencing mesti jadi kuning. Sebab kualiti darah kita tu dia tak optimum. Dia sebab dia tengah lawan penyakit apa semua. So dia kena buang wastage tu. Sama lah dia. Kita tengah depan demam, kita kena COVID ke apa semua. Perkara biasa lah. Tapi kalau macam untuk makan vitamin B kompleks tu lain lah. Itu sebab lebihan untuk riboflavin, vitamin B6. Dia memang akan keluar color macam color hijau kuning, hijau kekuningan, kuning kehijauan. So yang tu tak payahlah risau, tu tak ada apa pun. Bila start kerja okey, berbuih sikit je tapi kencing clear je, tak keruh. Saya dah hafal je kencing berbuih agak banyak, memang macam tu ke, bila start kerja okey berbuih sikit je tapi kencing clear je tak keruh. Itu tak ada masalah. Sebab kalau bila kita makan hafal ni, ada cerita yang sampai dia keluar untuk mendapat macam minyak tau. Bila dia kencing tu, bila makan hafal. Ada keluar macam selotip pun ada agak kecil-kecil apa semua. Itu sebab kita punya apa yang tersangkut dekat kita punya ni lah. Kencing lah sama ada yang keluar batu kecil-kecil halus-halus pun ada juga. Tapi itu nak macam mana? Sebab benda tu memang tersangkut pun dekat kita punya buah pinggang. So kita keluarkan lah. Memang dia akan rosak kan. Tapi dia boleh repair balik. So
tak ada masalah lah. So kalau ada soalan, silakan tanya soalan. Saya punya untuk topik buah pinggang ni semudah tu saja. Hello, Assalamualaikum Kak Azan. Waalaikumsalam Kak Zakiah. Kak Zakiah macam mana dah ni? Lepas Kak berhenti Zakiah. makan tu apa semua tu macam mana? Dia tak upah kebun lah. Okey. Ni Kak Zakiah nak tanya. Aha. Kalau kita selalu jadi macam jangkitan kuman di pundi kencing dan kencing kotak tu macam mana? Dia ada kaitan dengan buah pinggang ke macam mana? Dia macam mana tu jadi dia kencing macam mana? Berdarah ke apa ke pedih ke? Dia pedih bila kita buang air kecil. Yang ujung-ujung tu dia jadi macam ngilu gitu. Okey, gilu lagi. Dia ngilu sakit. Lepas Lepas tu kita kencing macam tak puas. Dia tak puas kencing tu. Lepas tu bila kita pergi kat doktor kata kencing kotak. Tu dia ada kaitan dengan buah pinggang ke macam? Itu memang ada kaitan dengan buah pinggang pun, tapi taklah kata ada problem dengan buah pinggang. Apa penyebab dia Tu Azan? Ada duk makan ubat-ubat apa lagi? Ubat darah tinggi ada, ubat darah tinggi. Lepas tu duk cucuk insulin, yang tu je lah. Ubat kolesterol pun ada juga. Tekanan darah duk tinggi lagi ke macam mana? Tekanan darah tu 120/80 je. Tapi saya saya kurangkanlah sikit pada yang hari tu. Tak berani berhenti terus. Tak apa ke kalau berhenti? Tak ada apa. Dia memang tak ada apa pun. Bukan nak jadi apa pun. Tak, bukan. Kalau kita tekanan darah normal, kita ambil juga cari pasal. Tu lah. Kalau macam tu ubat tu apa yang sebabkan jadi kencing kotak tu kerap jadi kencing kotak. Itulah tu saya kata kalau macam tu pasal apa kau tak berani kau ada tak bincang berani, takut saya ikut macam dengar orang kata tiba-tiba tumbang darah naik orak tengkuk ni putih lah apalah. Dia fikir macam-macam lah, yang tu dia takut nak berhenti tu. Sebab kau tak ada tengok macam-macam. Orang jadi kan sekarang ni darah naik tak sedap. Naik darah tinggi. Tu ya takut tu. Dok lah jadi macam tu. Takut yang tu lah tu yang duk makan juga ubat darah tinggi tu. Tapi kurangkan kuantiti dia lah sikit. Tak apa, akak kurang. Kalau tekanan darah normal, apa akak nak ambil? Tapi darah normal lah. Cek baru ni pun normal je, 120/80 je. Dia okey kalau macam tekanan darah kita, kalau kita makan ubat badan kita dia sedaya upaya dia akan cuba naikkan balik tekanan darah kita kepada tahap yang sepatutnya. Dia akan sedaya upaya tu naikkan. Dia rasa apa sebab orang ni turunkan tekanan darah aku nak kena tinggi ni, aku nak kena wajib tinggi ni, baru badan orang ni boleh function normal. Baru dia punya buah pinggang baru dia punya buah pinggang dia boleh buat kerja elok, baru macam-macam lah semua benda lah. Tu. Kalau tu kena berhenti terus, memang kena berhenti terus. Sambil langsung. Tak, macam ni. Kak pergi jumpa balik doktor kak. Lepas tu kak sembang lah kata tekanan darah saya tak ada masalah dah apa semua ni. Perlukah saya ambil lagi? Masalahnya Tuan Azan, pergi kat depo, naik darah tu yang heran tu. Kan kak gemuruh. Kak gemuruh tu. Balik cek rumah okey. Bila pergi kat depo dia pecek tu memang darah naik. Okey, kalau macam tu kak cek saja kat rumah macam saya suruh buat yang dulu tu kan, ambil 2 minggu tu kan. Kak cek, lepas tu kak rekod. Betul kak bawa dah pergi jumpa dia? Bawa. Mereka macam tak percaya bila kak tunjuk benda tu. Yang tu yang masalah tu. Doktor KK ni dia tak percaya. Apa sebab dia tak percaya pula? Tak tahu lah kak habaq kat depo sebab depo cek. Lola tu cek di situ darah kak naik. Tak boleh lah, yang itu sebab kita nervous. Kita pun main pada tempat mana, pergi duduk nunggu apa semua lagi. Betul. Sampai tu lah. Agak-agak lah pun. Itulah kalau fikir lo.
Aduh, itu macam mana nak buat tu? Aduh, kacau Ah, semua. Dia jadi kencing kotak ni yang kok heran ni. Dalam bulan ni saja, bulan lepas pokok jadi kencing kotak tu. apa macam ni je lah kak. Apa Hmm. Hmm. tak ada tempat lain kau boleh apa saat kita tengok Ha. Dr. Ed, Dr. Ed ada Dr. Ed. Dr. Ha, Ed ha, pula ha. tak ada pula dalam ni. Allah, Aloi. tak boleh sembang dengan Dr. Ed. Ah, tapi kalau macam saya kata kalau dah tak ada keperluan, dah sihat dah apa semua, buat apa kita Dah ambil. sama sana. Tu dah takut jugalah duk makan ubat darah tinggi lama-lama kan. Fikir macam-macam jugalah. Ha, tak payahlah dah sihat dah, apa nak ambil. Sebab makin kerap ni dia jadi kecil kotak ni dalam 2-3 bulan ni makin kerap jadi. Yang tu yang heran tu. Tak apalah. Kau cuba berhenti dulu lah, berhenti dulu kan. Macam mana bacaan gula macam mana sekarang? Gula okey dah. Hari tu kok cek sebelum makan dalam 6.8, Ha. 6.5 macam tu je lah. Lepas Ah, makan dia naik sikit. okey. Naik 8, naik 8.5 macam tu lah lepas makan. Ah, kau ambil dah insulin lagi? Ya, ambil ke insulin. Sekarang ni Ha. berapa unit dah? Macam mana lah kira dia? Pagi-pagi 10, 8, lepas tu 8, lepas tu malam kadang-kadang tinggal 6, kadang-kadang tinggal 8, macam tu lah. Duk kurang lah no. Kurang lah daripada malam tu, daripada 22 itu ni. Kok kurang sampai tinggal 8. Kok tengok dia duduk okey dah macam tu, kok biarlah duduk cucuk waktu masa tu lah. Dalam kuantiti tu lah. Kau pergi check untuk baca HbA1c akak lu. Tu dia kata nak ambil bulan 12 ni. Bulan 12 lambat je. Lambat lagi. Dia nak apa sini buat temujanji bulan 12. Yang last kali kau ambil yang last kali kau ambil bila? Ambil tu yang ambil tu bulan tu tahun lepas. Boleh dah. 7. Dah boleh dah ambil balik. Memang tapi dah tersangkut hari tu dia tak ambil dah. Depan bulan 12 ni pula. Oh, bulan 12 malas nak menunggu kan, nak meneruskan insulin tu kan. Kau pergi buatlah kat swasta, kau apa check dulu untuk baca check dulu baca HbA1c kau. Tengok macam mana. Kalau dia drop lagi, akak boleh drop lagi akak punya insulin tu kurangkan lagi. Okey tak apa nanti kau try tengok. Ambil swasta. Kalau swasta dia cepat kan no? Cepat aja, banyak duit laju dia buat kerja. InsyaAllah nanti kau buat try tengok. Tak ambil lama tunggu hak kerjaan ni kan. Ingat bulan 11 baru nak ambil. Tak payah tunggu depa lambat baik kita nak cepat lah, kita nak cepat pada makan ubat ni, kita nak selesai cepat. Tapi kau badan kuat dah, ada tenaga dah apa semua. Tu lah abang tu kau ingat hari tu sebab kau pergi duk exercise tu kau yang kurang ayak kau tak tahu yang dah jadi kencing kotak ni. Berhentilah sah hari tu. Tak yalah. Tak tahulah. Sebab kau tak tahu kau bisa kau minum jus sama tak tahulah. Tak minum jus apa pula? Jus apa anak buat tu sajalah kau try minum, ada masuk denah lah apalah kau tak tahu pasal tu. Kau tak tahu jadi kencing kotak kerak sangat bulan ni. Kalau rasa macam tu kita stop sah. Pula tu kok berhentilah. Dia duk merasa tak sedap duk. Dia 2-3 hari ni dia macam kencing macam tak puas tu kan. Dia merasa macam ngilu tu. Siap tu tak tahu pasal apa punca dia, tak tahu daripada mana. Ada lah tu kau tambah benda-benda ajaib ke apa kan. Tak ni tambah lagi pun. Tak apa, kita tengok dulu. Kita tengok kalau macam bagi saya rasa macam tak ada keperluan dah untuk nak makan ubat darah tinggi tu. Tak apa kau cuba berhentilah. Tengok hari tu kau ada lah makan selang makan selang macam tu lah. Tak berani nak berhenti terus. Tak bukan. Dia senang saja. Akak tengok akak punya bacaan darah akak lah hari-hari. Akak maintain lah tengok pagi petang. Kalau dah macam naik, kalau dia naik juga. Kalau dia naik tu dia naik. Kalau naik tu tengoklah naik over 170. Kalau 170 kenalah makan, lepas tu check balik. Check balik ada. Habis dia nak sampai 150. 150. Bawah tu yang takut tu. Bawah kadang-kadang dah 100 kadang-kadang tu. Tak apa,
150 tak ada apa lagi. Betul lah. Bawah, Ha. bawah. Bawah 100 pun tak ada masalah apa lagi. Kira biasalah. Kalau doktor sana dia marah dah. Ha? Dia kata boleh pensan. Dah tu lah. dia cek. Hari tu dia cek kok bawah 102. Lepas tu atas tu 150. Dia kata dia tanya kok main dengan siapa? Kok kata main dengan suami. Lepas tu dia kata jangan balik seorang-seorang takut pensan kok jalan. Pasal apa dia cakap macam tu? Dah lah pensan pun. Tapi kok rasa kuat je tak ada apa. Tak ada rasa tegang-tegang orang apa dah. Yang heran tu. Dia kata kok jangan balik seorang-seorang. Tak ada apa lah. Tak ada pensan. Kalau macam tu okey saja, tak ada masalah apa pun. Tu, duk ingat nak berhenti lah sebab banyak-banyak masalah sangat. Bulan lepas bulan ni dia jadi, makin kerap pula. Kalau macam cakap okey saja, tak ada masalah. Okey je, sihat saja. Tinggal terus kan. Lagi senang. Itulah. Dah akak rekod akak rekod bacaan apa darah tinggi akak pagi, petang, malam. Lepas tu akak rekod sekali akak punya mood akak macam mana. Rasa badan sihat ke apa semua akak tulis lah. Kalau badan rasa sihat berapa makan ubat. Macam ubat kolesterol tu kok tak makan lah. Itu dia bagi je setengah makan kan. Tu lama kok tak makan berbulan. Badan rasa macam mana? Macam okey lagi kot. Okey, tak ada apa pun yang dia suruh makan ubat kolesterol tu kok pun tak tahu. Itulah problem dia. Sebab tak ada orang beli. Yang tu okey. So membawa pada cerita-cerita Kak Zakiah apa semua. Kita nampak MBB Go belakang kita ni. Semalam hari tu ada Kak Anis tanya bila nak launching betul-betul ni. So tarikh dia dah ditetapkan. So saya sepatutnya saya duk buat dia punya teaser hari ni. Saya nak launch dia punya teaser, tapi sebabkan saya nak buat point hari ni, so saya bagi ini sana. Nanti kita bagi RSVP. Tapi RSVP pun kita bagi kepada siapa-siapa sajalah siapa-siapa saja yang sempat, sebab dia punya tempat dia memang limited betul. Tapi kalau untuk Kak Anis kena main. Kak Anis yang sebab orang kuat MBB ni, Kak Anis kena main tau. Ada Kak Anis kita dalam ni? Kak Anis tak ada. Saya nak buah apa tak boleh, buah teks saja Ramai yang kata nak datang. Tak apalah, kita tengok siapa cepat sebab seating dia memang sangat sedikit. Dia punya kat KL. Kat KL kita buat kat The Lot KL. Alah jauhnya. Tak apa. Yang ni untuk siapa-siapa yang area berdekatan datanglah. Okey, tu. Untuk siapa-siapa area berdekatan datanglah, especially Kak Anis kita, Bang Zizul tak ada. Bang Zizul tak ada. Tak ada ni Bang Zizul. So sebab antara benda yang kita nak selesaikan masalah dia, macam contoh masalah Kak Zakiah lah tekanan darah tak ada masalah dah apa semua. Lepas tu ubat tu perlu diteruskan sebab takut nak berhenti apa semua. Problem ni jadi bila ada seorang saja yang buat keputusan atas kesihatan Kak Zakiah, bermaksud Dr. KK itu tadilah. So dengan launching MBB Go ni, kita boleh minta pendapat ramai doktor yang akan join kita nanti. Ada ramai pendapat orang doktor yang mana masalah Kak Zakiah ni bukan seorang saja tengok, akan ramai orang tengok sekali. So macam Kak Zakiah ada problem, kata okey pengamalan ubat darah tinggi ni macam mana. So Kak Zakiah boleh tanya terus dekat situ, semua orang akan bagi pendapat. So kita buat accountability medicine. Bermaksud tak ada seorang pun, kalau sekarang ni macam seorang ni ikut nasib dia lah dapat. Kalau dapat doktor cerdik, nasib baik lah, alhamdulillah. Kalau jumpa dapat doktor bodoh, nasib malang.
So benda ni kita akan solve dengan MBB Go ni. Antara kita punya dia punya selling point dia lah, banyak lagi benda tapi itu salah satu dia. So dia taklah orang tu kena apa duk takut seorang-seorang kan, dia tak tahu nak tanya siapa apa semua, tak tahu nak terpa with Ya, siapa. betul. So dalam tu nanti semua apa tukar 3 September tak jadi, 27 ni tak jadi sebab 27 ni terlampau banyak benda orang duk buat. So kita buat 3 September. Kak Zalila kena pi tau. Kak Zalila kena pi. Wajib pi Kak Zalila. Itu je lah. Okey, baik. So kalau ada soalan silakan tanya soalan. Tadi saya nampak ada soalan lagi. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Nasron, ya saya silakan. Ya, okey. Ni yang Tuan cakap tu dia buat kat mana Dekat KL, dekat The Lot nama tempat tu. Kat situ ada RSVP tu, boleh kontak, boleh tekan terus, kontak terus dengan abang adik kita lah. Tuan adik kita. Dengan abang adik. Dengan tuan abang adik tak apa, nanti saya ingat saya nak ambil cuti nanti tu. Dia berapa bulan 3 hari bulan. Kita buat waktu pagi, kita buat pukul 9 10 pagi. 3 hari bulan ni. 3 bulan September. 9 ni. 3 bulan September ni. Allah, tak dapat ada buat tahlil lah tu. Allah. Tak apa. Jadi kita akan live sekali benda ni. Ya kan. Ni Tuan, saya nak tanya pasal darah tinggi ni kan. Silakan. Okey. Saya punya wife ni, dia memang makan ubat darah tinggi sampai saya cakap dengan dia. Dia kalau dah rasa okey, tak payahlah makan. Pasal dia ambil bulan punya tau. Tapi dia punya MG dia memang kurang lah, bawah 10 kot. Apa dia punya apa? Dia punya power dia yang ubat tu. Okey. MG. MG dia dah bawah 10 lah. Lepas tu lah saya cakap dengan dia, kalau okey buat apa nak makan kan. Ni duk makan. Cakap lah, saya kadang duk rimas kadang-kadang kan. Pasal dia beli sebulan. Okey. So saya cakap dengan dia sebab saya suruh dia minum yang saya minum tu. Okey, lepas tu dia macam belum lagi terima lah yang saya minum. Kelaufi Plus tu kan. Okey. Lepas tu cakap cuba try minum ni, tengok macam mana dulu kan. Okey. Sebab saya nak bagi dia tinggalkan ubat darah tinggi tu macam mana. Tinggalkan ubat darah tinggi. Okey. Dia macam ni tau. Dia macam ni. Okey, baik. Untuk masalah tekanan darah tinggi ni, dia adalah keperluan tau, keperluan. Bukan penyakit. Selalu orang nak cakap benda ni penyakit apa semua kan. Dia kalau kita tanya doktor pun, dia sebab darah tinggi ni sebab apa bergaul kepala. Gaul kepala. Dia selalunya dia idiopatik. Idiopatik ni maksud kita tak tahu sebab apa punca, tapi aku tahu kalau aku bagi ubat ni kat hang, tekanan darah hang akan turun. Itulah katanya. Lepas tu dia ada agak kata kalau macam kita baca-baca kan. Tekanan darah tinggi ni akan menyebabkan berlakunya masalah buah pinggang. Itu yang kita selalu dengar kan. Tapi dia tak tau. Dia tak. Sebab buah pinggang kita kerja dia filter blood saja. Kalau kita kualiti darah kita compromise, darah kita macam dia likat sikit apa semua. So kalau nak tapis satu benda tu, dia perlukan pressure yang tinggi. Nak bagi dia lepas tau. Nak bagi dia lepas. Pressure tu kena tinggi. So problem dia adalah kepada kualiti darah tu. So kalau kita soft kualiti darah tu, kita bagi darah dia jadi tak melekat together apa semua, tingkatkan pengambilan protein apa semua, darah tu boleh jadi bentuk normal balik. Tak ada lah keperluan dia untuk dia nak jadi masalah buah pinggang. Tak jadi masalah buah pinggang. So yang ni kita kena reverse sikit cara kita berfikir. Bukan tekanan darah menyebabkan kita berlakunya masalah buah pinggang. Kualiti darah kita sebenarnya menyebabkan tekanan darah kita naik
untuk nak filter kita punya darah tu. Yang macam tuan cakap pekat yang pekat likat tu lah. Tu yang tu punca dia tu. Itu punca dia. Okey. Ditambah pula dengan kita dalam keadaan stres. Stres seperti dominan. Buah pinggang kita kurang function sikit. Sebab dia jadi kurang function lah sebab kita badan kita stres. Sebab dia rajin kadang dia buka FB kan, dia buka FB dia tengok cakap jangan percaya benda-benda ni, relax. Sampai saya nasihatkan. Betul sebab benda ni dia perlukan bukan kita menghafal. Dia perlukan kita, orang kata ada sedikit common sense untuk nak solve problem ni. Sebab saya minum ni tuan, Coffee Plus ni, saya dah habis, saya punya balance tinggal 10 paket lagi. Okey. Tapi saya rasa macam kencing apa semua. Alhamdulillah yang saya cakap dengan tuan hari tu yang macam pijau-pijau kan. Alhamdulillah Abang Ayub kata sabar tu angin kan. Alhamdulillah memang dah hilang lah benda ni. Okey, benar buang air besar saya pun alhamdulillah memang rasa puas. Dan saya punya anxiety apa semua saya dah tak nak fikir dah tu. Okey. Saya fikir MBB ada. Saya fikir macam tu. So sekarang ni saya nak guide rumah saya lah ni supaya nak bagi dia minum yang tu, saya nak bagi dia rasa. So itu lah. Bagi dia rasa. Lepas tu kalau dia tekanan darah dia normal tak sekarang ni? Dia naik fluctuate ke gila-gila ke macam mana ke? Tak. Lah pasal yang dekat rumah tu memang ada tuan, tapi saya pun tak pasti benda ni betul tak. Kadang bila saya buat, kadang dia naik, kadang bila dia turun memang dia ni rendah sangat. Bila pergi klinik pula, okey normal. Saya tak tahu yang mesin saya beli tu dah okey ke, rosak ke, saya pun tak tahu. Okey, baik, tak apa. Dia untuk kalau macam dia SOP untuk pengambilan darah ni kan. Sekarang ni dah tak praktis lah. Hospital tak praktis lah untuk nak diagnose orang tu ada masalah tekanan darah ataupun tak. Okey, baik. Cara yang sepatutnya buat benda ni ambil 2 minggu. 2 minggu sebab benda ni dah terlampau banyak sangat orang ada benda sama kan. Lepas tu orang nak buat duit lagi, syarikat farmasi kena buat duit, so depa tak praktis lah. Sepatutnya cara dia untuk ambil bacaan darah betul, cari meja sententang dengan kita punya dada ni. Sepatutnya. Lepas tu letak tangan kita macam tu. Lepas tu relax lah betul-betul, sembang dulu, puan-puan benda mengarut-ngarut ke apa semua, bagi relax dulu. Baru ambil bacaan tekanan darah kita. Dia tangan kanan ke kiri? Kita ambil tangan kiri. Kiri dekat kita punya jantung lah kan. So ambil satu waktu pagi, ambil satu waktu petang, ambil satu waktu malam. Okey. Lepas tu buat selama 2 minggu. Lepas tu kita cari dia punya median. Median ni maksudnya bacaan tekanan darah kita yang orang kata selepas kita ambil 3 kita macam mana bacaan dia? Sedang 3 darab 20 kita campur semua kalau bahagi 3 dapat 1. Okey. Bahagi 3 bahagi 14. Kot. Kalau tak salah saya kot formula dia macam tu untuk nak cari kita punya bacaan darah kita hari-hari. Ataupun kita ambil macam ni lah, senang. Kita campur saja kita punya bacaan kita hari tu, lepas tu bahagi dengan 3. Itu median kita untuk hari tu. Okey, mana kelas pagi, petang dengan malam lah. Ambil waktu kita tengah relax. Ambil 3 tu, kita ambil 3, lepas tu kita bahagi 3 lah. Bahagi 3. Itu tekanan darah kita yang orang kata normal pada hari tu. Dia macam ni. Jangan ambil waktu dia terkejut ataupun tengah risau ataupun tengah marah ke ataupun tengah gemuruh ke, mesti tekanan darah tu jadi naik. Okey, betul. Stres apa semua dia nak kena relax je kan. Dia kena relax lah, kena relax apa semua, jangan ada takut apa semua. Macam contoh cakap Zakia, Kak Zakia ada gemuruh. Jumpa doktor,
check, mestilah tekanan darah dia naik. Yalah, betul lah. Lepas tu Lah, kena tapi makan. bila saya tengok wife saya, dia okey je, normal je kan. Tapi dia, alah ubat darah tinggi habis lah. Kan dia bantai je beli je sebulan. Sebulan dah dia makan. Tu saya cakap dengan dia, kita kena check dulu. Kalau dah okey, apa kita nak makan kan? Betul, sebab dia akan, orang kata akan baik, macam mana pun akan bagi kesan pada buah pinggang juga. Betul. Macam saya tu hari tuan, doktor bagi buat kolesterol. Ayolah, sebelum saya join dengan tuan. Okay. Tu dia bagi saya makan lah. Tapi dia cakap dengan saya, kalau dah makan ubat ni, dia tak boleh stop. Bila dia dah cakap macam tu, saya stop langsung. Saya tak makan. Kan, daripada kita start, kita stop dulu kan. Saya terus tak makan tu. Pasal saya cakap, bila kalau dah makan ni, nak kena makan je. Cakap, apa pula kan? Benda ni, macam contoh kita ambil ubat darah tinggi, kita ambil ubat kolesterol, kita tak boleh stop. Dia ada reason dia cakap macam tu. Bukan dia cakap saya saja. Selalunya drug rap dia orang ni lah yang cakap. Dia dalam je lah. Korek sikit. Sebab apa? Baru ada bisnes yang berterusan. Dia dah cakap awal dengan saya. Cakap, tak payahlah saya makan. Cakap, simpanlah ubat tu. Simpanlah ubat tu. Dia bisnes. Benda ni bisnes. Mau je saya cakap kalau dah makan Hawkeye ni tak boleh stop makan Hawkeye ni sampai bila duit kan. Tapi kalau dia tak cakap macam tu tuan, mungkin saya makan kat kot. Tapi pasal dia dah cakap macam tu, cakap ini ngarut ni dok nak main ubat ni kan. Stop dulu lah, tak ambil. Macam itu banyak. Kalau macam untuk kalau macam untuk kalau untuk macam kolesterol, saya kalau ubat untuk kolesterol ni, saya sarankan untuk sedang saja. Kalau dia TG dia, triglyceride dia gila-gila tinggi 2 ke atas. Lepas tu dia ada untuk masalah apa diabetes. Yang tu saya kata boleh ambil, tak ada masalah. Tapi kalau TG dia pun rendah, dia tak nak kecil manis, berapa nak ambil ubat apa ni? Ubat kolesterol. Dia kalau ambil tu, dia mesti ada kolesterol, kecil manis, dia ada, orang cakap lah 3 serangkai lah. Dia triglyceride dia tinggi. Dia betul dia ada bacaan, dia memang terdiagnose untuk HbA1c dia tu. Memang confirm dia ada masalah diabetes, baru ambil untuk sementara waktu. Kalau macam condition macam tu, ya dia akan membantu. Tapi boleh saja berhenti, tak ada kaitan tak boleh berhenti. Tapi dia dah cakap macam tu, saya cakap baik tak payah makan terus lah. Dia cakap nak buat apa saya makan, dia cakap. Itulah ceritanya. Tapi itulah saya tengah cuba usaha juga ni, nak bagi rumah saya minum benda ni. Nak bagi dia rasa macam mana dulu kan. Itulah kalau tekanan darah dia okey apa semua, tak perlu nak ambil. Sebab badan ni kalau kita turunkan dia secara artificial lah, maksudnya kita makan ubat darah tinggi kan, dia badan dia stres. So macam mana sekalipun dia akan naikkan balik tekanan darah dia sebaik mungkin. Tapi kalau paling cantik bacaan dia ni berapa tuan? Dia tak ada bacaan cantik. Dia tak ada. Dia tak ada bacaan cantik sebab tekanan darah kita ni akan berubah-ubah, dia akan fluctuate sepanjang hari ikut kita punya keperluan lah. Okey, yang macam tuan cakap, kita buat dah 3 kali, lepas tu kita bagi 3 lepas tu kita tahu dia punya bacaan berapa lah. Yang penting pastikan waktu tu kita happy lah. Kalau happy, rasa sihat apa semua, tak ada masalah. Tekanan darah kita akan sentiasa naik turun ikut suka hati dia lah kan. Kalau kita makan benda mengarut ke apa semua, tekanan darah akan naik. Kalau kita exercise kejut, tekanan darah akan naik. Biasalah. Lagi satu, kalau jenis, sebab saya ada tanya member main gym kan. Dia kata, sebab saya kata kalau kita buat sesuatu macam kita berlari ke apa, kalau kita punya jantung laju, macam mana, dia cakap baguslah sebab dia darah kau, sebab dia pump kau punya darah, dia kata bagi darah kau jalan. Tapi kau kena relax lah, dia cakap. Macam tu pula. Lagi satu dia kata, kalau nak protein kau, yang kacang kuda tu tuan. Kacang kuda? Dia cakap
Ya, kacang kuda tu memang kau protein lah dia kata. Tak sesuai untuk Pula dia manusia. cakap. Dia tak sesuai untuk manusia. Dia kita beza dengan haiwan. Kita prefer sebab kita bertaring. Kalau kita kalau dia yang ikut fitrah alam betul ini jenis harimau kan, harimau ke singa ke apa semua, dia ikut fitrah betul ya. Dia bertaring, okey, dia kerja dia acid base, perut dia acidic lagi pada perut kita, perut macam perut binatang yang jenis carnivore kau ni, dia acidic lagi pada kita. So dia boleh makan macam bangkai, dia boleh makan, kita tak boleh. Tapi kita still acid base dan kita manusia ni pun bertaring. Agar gigi kita memang ditune, bentuk mulut kita semua ni ditune untuk makan daging. Bukan untuk makan sayur sangat. Daging Kalau kita perut kita ditune untuk nak makan sayur, Tuhan dia tak buat bentuk mulut kita macam ni. Kita ada taring kan. Dan Tuhan dia tak akan buat perut kita jenis penghadaman kita acid base. Dia akan buat perut kita macam perut lembu. Kalau dia kata, okey, manusia ni aku jadikan untuk makan vegetarian, untuk makan sayur-sayur. Ini paling bagus untuk manusia. Dia tak buat, dia macam itulah saya kata, saya kenal Tuhan banyak bila saya buat MBB ni, saya banyak belajar. Saya apa-apa pun saya akan fikir balik. Siapa Tuhan buat macam ni? Siapa Tuhan buat macam ni? Apa reason Tuhan buat macam ni? Sebab kalau kita tengok bentuk mulut lembu, memang dia ditune untuk makan sayur, untuk makan rumput apa semua. Kalau contoh macam chimpanzee, gorila apa semua, dia pun makan daging. Dia kalau habis tak ada apa benda nak makan, baru dia makan jenis buah-buah ke apa semua, tapi dia prefer makan daging. Baru badan dia tu boleh jadi tough macam tu. Dia pun jenis digestion juga acid base juga, lebih kurang macam kita. Logik dia senang saya. Logik dia apa-apa pun kita fikir balik. Kejadian kita ni macam mana untuk kita nak tahu makanan apa yang paling sesuai untuk kita. Kalau macam kita tengok orang kat gym tu kan, kalau macam bukan untuk orang gym tau, kita tengoklah macam star-star YouTube apa semua, berangkat berat tu apa semua. Apa tu badan ketul-ketul, itu cucuk steroid, senang kata je, tak payah susah-susah fikir pun. Ya, betul lah. badan manusia dia tak boleh grow big macam tu. Dia tak boleh grow big je. Sebab dia tak ni. Dia orang kata tak efficient. So berat badan kita akan bentuk, dia akan efficient dengan apa yang kita praktis. Contoh kalau macam kita angkat berat macam ni kan. Okey, kita dah angkat berat macam tu. Badan kita sedaya upaya akan tune untuk boleh angkat berat macam tu. Dia akan rekrut muscle fiber apa semua. So jadi besar tu macam itulah. Itu je. Kalau untuk cucuk steroid, dia akan jadi yang badan besar. Ketul-ketul itu dia akan jadi muscle atas muscle. Itu lain cerita. Iaitu dia akan bagi masalah pada hormon kita pula. Dia senang cerita kita yang asli je lah kan. Yang asli yang asli. Nak hidup biasa ni asli lah. Dia tak besar orang. Orang Asia ni tak boleh jadi besar ah. Habis kuat besar macam Tuan Razman kita tu habis kau lah tu. Yalah. Habis kau lah. Kalau tengok macam bodybuilder apa semua akan ambil steroid. Kita dulu ada bodybuilder dan kita punya MBB, Zaf nama dia. Tak tahu dia ada hari dia duduk kontak saya selalu juga, Zaf. Zaf ni bekas dia atlet bina badan. Daripada dia sekolah pun dia masuk atas sekolah sukan, masuk atas tiket bina badan. So dia jadi masalah perut dia apa semua. Dia cerita macam mana makanan dia, apa yang dia cucuk, apa semua kan untuk nak dapat badan macam tu. Sekarang ni dah kecil balik dah badan dia. Sebab dia berhenti semua. Dia jadi normal balik kan. Dia jadi normal balik lah. Bentuk badan sepatutnya dia lah. Macam saya tuan lah mula saya kena gastrik, berat saya 90. Memang dulu ada main gym jugalah. Tiba dah kena macam ni. Dia jadi normal balik lah. Macam zaman sekolah dulu. Dia jadi masa wasting apa semua. Okey baik.
Inilah dia. So kalau macam untuk orang ada masalah digestion pun saya kata makanlah daging. Jangan duk makan sayur. Tak boleh sebab bukan saya tak bagi makan sayur sebab perut tu tak boleh nak digest sayur tu. Kalau macam orang takut makan daging ke apa semua lemak takut. Tak boleh. Manusia perlu benda tu kena makan. Even nasi pun orang takut dah nak makan. Kata nasi ni buat jadi kecil manis lah apa semua. Tak. Kita dah makan nasi ni dah berapa orang Asia ni dah berapa ratus tahun dah pun. Tahun. Yalah. Ha. Kecil makan nasi kan. Kita dah ditune untuk benda tu. Kalau macam kita tengok untuk orang China, peradaban China lah yang paling lama sekali yang untuk makan nasi. Sihat sejahtera saja, yang mana bila dia import saja cara pemakanan overseas ni, dan import saja yang cara WHO makan ni, yang piramid makanan tu bawa masuk tepung banyak apa semua, start dari situ yang jadi masalah kesihatan yang melonjak tinggi ni. Bagus untuk bisnes lah, bagus untuk bisnes ubat lah. Kita kena fikir macam mana sekalipun kita punya kehidupan daripada segi perbankan, perubatan apa semua, Yahudi Zionis kontrol. Yang ni clear cut, Jangan ada kata jadi konspirasi ke apa semua. Kalau rasa konspirasi boleh baca buku pada Matius Chang lah, dia keluarkan 3 buku bab ni. Memang clear cut kita ni masih diperintah oleh Yahudi Zionis yang mana dia punya berusaha untuk buat New World Order ni. Satukan satu dunia bawah satu pemerintahan. Kalau orang tak percaya, maksud dia masih tidur lah. Kalau tidur tu tak apalah, dia happy macam tu. Kita tak kacau. So tuan, hari ni saya start macam tuan cakap tu, buat 3 kali lah kan. Nanti saya dah bagi 3 lah, saya tengok tuan cakap macam mana. Okay, alright. Esok saya bagi tahu tuan lah kalau ada besok ada kan? Besok ada ni. Besok ada lagi. Besok Dr. Ed punya presentation pula. Tak apa, besok saya bagi tahu dengan tuan nanti lah dia punya result macam mana. Okey, baik. Tuan boleh uraikan so macam mana kan? Okey, baik. Okey tuan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Abang Adib tanya macam dengan rasional antibiotik macam mana pun dia akan ganggu kita punya gut microbiome. Bila dia ganggu gut microbiome, kita badan automatically akan dia masuk dalam sympathetic dominant. Bila masuk dalam sympathetic dominant, macam biasalah, kita punya digestion tak okey. Bila digestion tak okey, kita susah nak process protein. Bila susah nak process protein, kita susah dapat acid amino. Bila susah nak dapat acid amino, kita punya kualiti darah kita terganggu. Especially untuk dia nak menghasilkan dia kurang elektronegatif punya ion dekat dia punya darah tu, so dia tak boleh repel each other. Bila tak boleh repel each other, dia akan clump together. Bila dia clump together ni, itu akan menyebabkan masalah buah pinggang. Dan akan menyebabkan masalah kita punya tekanan darah naik. Maksudnya perlu dihabiskan seperti disarankan. Dia orang kata double S sword. Antibiotik ni double S sword. Dia perlu makan. Perlu makan. Lepas tu kita pray to God lah, kita punya gut microbiome kita boleh pulih semula. Itu sahaja. Dia memang perlu dihabiskan dalam masa 2 minggu ikut dia punya saranan tu lah. Spaghetti pun dari gandum. Ya, dia pada gandum semolina. Dia tetap ada gluten. Itu saja tu. Spaghetti dia buat pada gandum semolina. Semolina ni tetap ada gluten. Okey, baik. So kalau ada soalan, silakan tanya soalan. Kak Zahila, okey, sihat dah hari ni Kak Zahila? Alhamdulillah, sihat. Sihat. Tapi, ada tapi tak hari ni? Hilang pula Kak Zahila. Allah, baru ni saya sembang. Lain tak elok lah tuan. Putus-putus tu duk dengar je. Lain tak elok. Kak, boleh dengar tu Kak Zahila. Kak Zahila macam mana sihat? Okey, hari ni berlari tak? Tuan cakap pun meloncat. Meloncat. Cakapnya. Ada nak tanya tapi tak malas.
Okey, okey. Tak apa. Type je lah. Bos, buah pinggang ni kalau stage dah 3 contoh dia boleh okey balik tak? Dia boleh lah reverse balik ke stage 2. Boleh lah. Tapi tak boleh nak reverse ke stage 1 tu. Saya tak tahulah sebab saya tak nak jumpa lagi. Yang mana dia stage 3 boleh reverse stage 2. Stage 2 boleh reverse kepada stage 1 balik normal balik. Itu ada. Tapi tak nak jumpa pula yang kata apa boleh reverse sampai balik stage 1 tu tak jumpa lagi lah. Sebab mungkin permanent damage kot. Ini saya kurang pasti. Tuan nak tanya, kenapa yang dah buat apa tu, cuci buah pinggang tak boleh makan AOP? Ya sebab ni, orang yang dialisis, dia minum air bersukat. Itu problem dia. Dan satu lagi, kita malas nak kacau orang-orang yang ada masalah buah pinggang ni. Sehari dia kata sebab makan alfah ni lah buah pinggang dia jadi teruk lah apa. Walaupun dia memang jahannam dah kan. Sehari dia buh kita pula, leceh. So sebab tu saya kata awal tu saya reject terus dah. Tak payahlah duduk tepi lah, tak apalah. Tapi kalau dia percaya dengan kita apa semua, saya ambil lah. Kalau dia tak, maknanya kalau orang tu berani boleh lah. Kalau orang berani tu tanggung risiko boleh lah, cuba. Bukan, dia tak ada risiko pun Kak Laila. Dia tak ada risiko pun. Dia atas kepercayaan saja. Kalau dia percaya, dia okey. Dia sebenarnya okey. Dia tak ada masalah pun. Tapi sebab saya malas nak menjawab soalan. Sehari dia tanya hak tu, tanya hak ni, tanya hak tu. Sehari duduk tak duduk. Sebab dia sekali anxiety kan. Saya tanya, oi, makan ni tak rosak buah pinggang kan? Lepas tu, makan ni tak rosak buah pinggang, Allah, kalau soalan tu hari-hari dia tanya kita, jam lah kepala kan? Walaupun kita explain berkali-kali kan, sebab bila anxiety ni, kita explain berkali-kali pun, dia akan tanya soalan benda sama, dia tanya lagi. Ini saya faham. Ni perkara biasa. Tapi kalau orang dia masalah pinggang ni, dia banyak lagi dia tanya. So malas lah. Tuan, yang tadi tuan cakap darah pekat tadi kan? Tuan tadi kan ada cakap tentang darah pekat tadi. Selalunya orang diabetes ni yang doktor takut-takutkan dengan darah pekat. Betul? Okey, kalau tak makan ubat tu darah boleh jadi pekat tak? Tak makan ubat apa? Ubat kecil manis? Tak makan ubat kecil manis? Ya. Ubat kencing manis tu ada kena mengena ke dengan ubat kencing manis tu boleh membantu cairkan darah ke? Dah lah. Tak adalah ubat tu boleh mencairkan darah. Sebab doktor katakan orang kencing manis ni biasanya suka berlaku darah pekat kerana dalam darah dia tu ada gula. Dah lah. Tak pun. Darah pekat ni bukan disebabkan gula pun. Contoh macam untuk orang yang cucuk vaksin berlaku masalah darah pekat, kena makan warfarin kan, cair darah balik. Dia padahal bukan ada masalah kencing manis pun. Itu ceritanya. Jadi teori darah dalam gula ni akibat diabetes ni macam mana ni? Tak faham apa. Gula akibat, okey baik. Dia mudah macam ni saja. Untuk nak jadi kencing manis. Okey, awal-awal tu kan. Awal-awal tu untuk jadi kencing, awal-awal ni untuk nak jadi kencing manis, dia kena kita melepasi kita punya fat threshold. Kita punya keboleh upayaan untuk kita simpan lemak dalam tubuh badan kita. Sama ada kita makan merapu ke apa semua, dia trigger lah benda ni. Bila dia trigger saja benda ni, automatik badan akan start develop orang kata insulin resistant. Kita produce insulin, gula, tapi dia tak boleh bawa masuk juga dalam kita punya sel kita. So start daripada sini saja, kita punya pankreas, beta sel kita akan hasilkan lagi banyak insulin sampai satu masa beta sel kita burn out ataupun beta sel death. Okey, start dari ini saja. Yang ni kita ada masalah sikit dengan gangguan kita punya kawalan gula.
macam untuk orang yang mengalami diabetes jangka masa panjang, yang ni yang jadi. Tapi kalau orang tu baru saja ada masalah diabetes, benda ni mudah nak reverse. Tapi kalau orang ni ada masalah diabetes dan tempoh jangka masa panjang, nak reverse balik, dia ambil masa yang lama lah, ambil masa yang lama lah. Itu saja. Contoh macam akak lah ni Contoh macam akak lah ni dia dah lama. Jadi dia turun, turun memang lihat lah. Dan lepas tu akak tengok tenaga akak tuan. Tenaga akak memang makin improve tuan. Okay. Kalau akak sekarang dah boleh slow jog. Slow jog kan kod orang main sepak takraw tu kan. Bukan yang dia punya kod line dia tu. Maksudnya yang tapak dia tu tau. Kalau dulu 30 minit, akak tengok 30 minit sebab jam, akak tak ada jam, ada jam tangan tu tapi macam tak boleh pakai, macam excellent sangat, takut pula akak. Apa, ni akak tengok masa tau, 30 minit, memula akak dapat 20 round. Tapi sekarang ni, lepas tu dia naik 30 pusingan. Sekarang ni dah boleh buat 40 pusingan dan akak rasa masih ringan badan akak. Itu menunjukkan akak punya resistant insulin tu dah bertambah baik ke tuan? Bertambah baik ya, of course bertambah baik sebab akak boleh generate energy. Kalau orang kencing manis terus dia tak boleh sel dia bukan boleh dapat tenaga yang boleh dapat kesenangan kata boleh bawa gula mencukupi lah untuk nak bagi dekat dia punya sel-sel tubuh badan ni. Satu lagi akak punya yang sebab akak sekarang pun akak dah minum dah 1 gelas air manis. Akak dah cuba minum dah 1 gelas air manis. Akak dah cubalah. Akak rasa akak lagi minum, akak lagi bertenaga air manis. Akak minum air manis tapi sekali je baru akak berani makan sekali. Itu pun makan waktu makan. Minum waktu makan. Akak tak ambil waktu-waktu selang tu akak tak ambil. Sekarang akak makan 2 kali. Dan akak makan ikut rasa kenyang. Akak dah tak kira dah, tak suka nasi dah. Kalau akak lapar, akak makan. Itu yang akak nanti minggu depan akak nak cek darah dengan Dr. Ed lah. Nak ambil darah. Baik. Hari Sabtu dah tak jadi tu, akak nak turun KL, akak nak ambil darah lah nanti. Nak cek, nak tengok nanti. So tak ada masalah, akak okey, sihat sejahtera. Terima kasih tuan. Baik, sama-sama. So kalau macam akak kata akak punya energy semua okey, saya kata okey lah. Kalau orang kecil manis ni mana larat buat apa pun. Dia mudah aja benda ni kita tak payah fikir susah-susah pun. Orang kecil manis tak larat buat kerja, tak larat nak lari, tak larat nak apa. Tapi kalau macam akak punya condition, alhamdulillah lah tuan, alhamdulillah. Akak punya energy makin meningkat, akak boleh berlari. Akak carilah taman akak tu siapa yang boleh berlari macam akak. Orang budak muda pun kalah rasa. Macam tu lah. Ya, akak ada kelakar, ada lawan dengan fight dengan muda jugalah budak tu. Dalam 40-an lah. Lepas tu dia lari 5 pusingan, akak pun lari 5 pusingan. Dan lepas tu dia dah stop. Kak, akak boleh lagi? Boleh, tapi kau dah stop, malulah akak nak turunkan tu. Memang tuan, akak rasa fit, akak rasa kuat. Dalam rumah akak ni semua sampai suami akak pun dah katalah awak makin sihat lah dia kata. Dia pula rasa dia macam tak sihat bila dia tengok akak sihat, dia rasa dia macam tak sihat. Tercabarlah tu kot. Okey lah tu, kena lawan lah. Itulah macam masuk sihat ni bagi orang dia baik sama-sama. Macam orang untuk sihat ni dia subjektif. Ada orang sihat setakat boleh makan ubat, duduk kerusi, tengok TV apa semua tu kata sihat dah. Tapi kalau macam akak dah boleh berlari apa semua ni pun akak rasa macam nak lagi sihat lagi. Dia banyak interpretasi. So kita nak dalam MBB ni kita nak bagi sihat ni ada satu meaning saja. Sihat ni boleh berlari, boleh workout, boleh happy apa semua. Itu betul-betul baru masuk sihat. Okey, so kita tengok lagi soalan. Okey.
Puan Khalijah, saya Tuan Azam, kan nak tanya kalau sembelit ni ada rasa macam ni ke, macam setengah-setengah je perut, betul? Makan tapi selepas tu rasa sakit macam nak berak, betul? Berak dalam sehari tu membuang banyak kali tapi sikit je najis tu. Okey, dia sembelit najis kerah. Sama hari tu saya sembelit keluar darah, lepas tu jadi masalah macam di atas. Okey, dia masalah jadi najis kerah. Apa dah ambil dah ubat cair najis tu, apa untuk ubat pelembut najis, Puan Khalijah? Tuan. Ya. Sekejap. Kuat sangat pun. Tuan, saya dah ambil dah ubat sembelit tu. Tapi lepas makan tu dia jadi macam kalau saya makan nasi. Kalau saya makan nasi, kalau saya minum air, dalam setengah jam atau 1 jam tu dia nak membuang. Mula-mula perut saya macam bermula-mula macam nak macam nak membuang. Kadang tu membuang, kadang tak. Membuang tu pun kadang banyak, kadang sikit. Kenapa ya Tuan? Tak apalah. Biasalah tu. Bagi time lagi. Ke ataupun saya keracunan makanan? Tak keracunan makanan je, cik birit, muntah. Saya tak adalah muntah, cuma najis saya tu tak adalah macam lembik, cirit ke apa. Dia macam biasalah kan, lembut. Tapi dah seminggu dah saya macam ni. Tapi boleh buang air besar hari-hari tak? Boleh buang air besar hari-hari tak? Tapi dalam sehari tu kerap. Dalam sehari tu kerap. Okey, tak apa, tak ada masalah. Okey tu. Ya ke? Benda ni bagi time je, dia kena bagi time. Lepas tu jangan lupa makan daging, lepas tu minumlah air manis tu, lepas tu duduklah relax, lepas tu banyakkan berjalan ke apa semua. So slow workout lah, perlahan-lahan apa semua. Benda tu semua membantu. Tapi memang normal ke kalau saya makan tu dalam setengah jam, 1 jam tu dia memulai dia membuang? Tak ada apa, tak ada masalah, okey je. Ya, sebab saya ada pergi klinik swasta hari tu. Dia kata perut saya kembung, ada angin banyak. Dia bagi ubat perut, ubat angin dengan ubat sembelit. Lepas tu saya makan dah. Dan 3 hari pun macam ni juga keadaannya. Tak apa, bagi masa je. Ubat tu boleh berhenti dah, ubat tu tak perlu dah. Lepas tu makan daging lah, makan lemak. Tu 2 benda tu penting lah untuk nak bagi senam buang air besar. Nanti dia normal balik lah. Bagi makan daging, makan lemak. Ni benda yang sangat penting. Makanlah. Makan. Jangan tak makan tau, makan. Okey. Agak lama ke? Dah seminggu dah ni. Nak menahannya 2 minggu ada tak? Tak apa. Dia macam biasa. Benda ni akak sedar tak sedar tiba-tiba dia hilang. Sedar tak sedar. Dia kena banyak bersabar lah ya? Ya, kena banyak bersabar. Dia sedar tak sedar dia hilang dah. Itulah saya cuma tu masalah perut je. Muntah ke demam ke tak ada. Cuma tu je. Okey, baik. Tak apa. Bagi masa saja. Okey je tu. Bagi masa lagi. Okey. Kalau macam tu tak apalah Tuan. Terima kasihlah bagi penerangan tu. Baik. Kalau bacaan gula, baik, sama-sama. Kalau bacaan gula average 10 macam mana tu? Dah lama ke atau baru diabetik? Sebab baru dapat detect je tanpa ubatan. Okey, baik. Untuk Tuan Saifullah. Apa-apa pun, kita tengok result HbA1c. Macam Dr. Ed cakap. Itu sahaja. Sebab kalau kita stres pun boleh naik juga. Kita tak tidur pun boleh naik juga. Macam-macam sebab dia. So kita apa-apa nak pastikan kita ada masalah gula ke tak, kita buat test untuk check kita punya HbA1c. Itu paling penting sekali. So, kita tengok. So kalau ada soalan, silakan tanya soalan. Sebelum tu saya recap balik. Untuk hari ni punya kelas lah, masalah buah pinggang. Masalah buah pinggang ni adalah disebabkan oleh kita punya kualiti darah. Sebab tugas buah pinggang adalah untuk tapis darah kita. Setiap 20 minit dia tapis hampir 5 liter kita punya darah. So, apa yang menyebabkan berlakunya masalah dekat kita punya buah pinggang? Kalau kita punya kualiti darah compromise, darah kita jadi melekit, darah kita melekat together.
Akibat stres lah, senang kata akibat stres. Ini akan menyebabkan masalah buah pinggang kita ataupun bacaan EGFR kita menurun. So, cara dia adalah jangan bagi stres badan lah untuk jaga kita punya kualiti darah. Protein kena makan. Protein tak menyebabkan masalah buah pinggang. Kena makan. Kalau orang tu ada masalah digestion, solve problem digestion. Itu sangat penting tau. So, itu je lah MBB lah. Yang lupa. Sedang kata MBB lah. MBB ni tak payah takut masalah buah pinggang. Telinga saya ni pun dah lama kata dalam. Kalau pergi klinik, dok pergi ubat titis yang ada antibiotik atau antifungal, ada efek tak pada bakteri usus? Tak ada efek apa pun. Boleh apa kalau kata dalam tu macam mana Tok Jo dan Jo X? Sekarang ni ada lagi tak kata tu? Tuan Jo. Halo, Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam Rasulullah. Benda ni kata dah lama dah. Kadang-kadang saya garuk kat luar ni. Okey. Cuma dia rasa semua fungal dia kot. Letak ubat titis tu dah lama buat ke baru buat? Tak, belum lagi, baru nak pergi. Oh ya ke? Takut kalau ada efek pula kan, sebab dia ada antivirus semua. Tapi macam mana badan sekarang ni Tuan Jo? Badan alhamdulillah lah, tenaga semua ada, cantik, tidur okey, makan ada selera, buang air besar okey. Cuma itulah kembung sikit-sikit lah. Oh, sikit-sikit energi, jogging apa semua okey? Ada okey lah alhamdulillah. Takut lagi tak? Takut lagi tak kalau keluar jogging? Tak ada dah, saya dah bawa merata dah naik kereta ni. Okey, steady. Okey lah, cuma dia kembung sikit-sikit lah, itu je. Tapi dah boleh hidup normal balik ah? Boleh alhamdulillah. Okey, baik itu nak dengar tu. Okey. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam. Okey, baik. Saya rasa saya habiskan kat sini sajalah sebab kita 12.30 dah. Kalau kita panjang sangat pun nanti orang tak mau dengar. Talk kita dekat YouTube. So, MBB Go kita akan launch pada 3 September ni. Kita akan live dekat Facebook dan kita akan buat event dekat The Lot KL. So kat itu ada RSVP tu, nanti saya petang lagi saya akan keluarkan dia punya teaser. Lepas tu kita tengok, lepas tu saya letak RSVP tu. So RSVP ni amat-amat terhad tempat dia. So itu sajalah untuk kali ni. Saya banyak benda nak kena buat, banyak benda nak kena atok ni. So jangan lupa macam biasa, teruskan MBB. Okay, dah satu lagi benda nak beritahu. Kita punya HPD dah masuk fasa pre-order. So saya minta sangat-sangat siapa yang belum buat pembelian HPD tu buat sekarang. Jangan tangguh bila nak tunggu stok ada baru nak beli. Kalau tak memang kena tunggu sampai bulan Oktober nanti. So siapa yang buat pre-order sekarang dia akan dapat by awal September. Kalau tunggu dadak Oktober lah jawabnya. So itu sahaja dah. Terima kasih semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih.